tak perlulah buat secara manual. You can just run it using Excel, and then you're gonna get, the Excel result will indicate whether you should reject or do not reject, whether the value of correlation is significant or not. Okay, tapi yang tu kita akan ulang balik bila kita buat multiple regression later on. Okay, so don't worry too much on this part. Okay, next, what I like to introduce this afternoon, walaupun ada yang dah rasa nak tidur ke apa kan, okay, you stay for a while, because what I like to do next is to introduce on regression analysis. Okay, if you can still remember on linear equation, ingat tak linear equation kita dulu? Masa zaman kita masih muda remaja. Okay, di mana you learn on linear equation during your first semester, betul tak? Nana, betul Nana? Ya, betul. First semester, kita ingat tak? Ya. Dapat apa? Nana dapat apa? A ke B ke C ke? Rahsia. Tak ingat? Oh, rahsia. Okay, mesti bukan A tu. Okay, it doesn't matter A, B, C. Okay, it's just a result anyway. Okay, but however, if you can still remember linear equation, linear means biasanya kalau sebut linear tu, this is an equation for a straight line. Okay, jadi straight line maksudnya no belok-belok Okay, jadi dia straight saja, straight line. And the equation is generalized as y is mx plus c. Ingat tak? Okay, y is m, this is m, okay, m, x plus c. Jadi c is the y-intercept and m is the slope. Okay, jadi sebenarnya kenapa penting sangat linear equation ni? Because linear equation is something which is easy to understand. Okay, for example, if you have y is 2x plus 1, apa maksudnya? Okay, siapa nak jawab ni? Mesti you all tak nak jawab, jadi saya pun tolong jawabkan. Okay, in this case, kalau awak tengok dekat 2x ni, bermaksud setiap kali x ni bertambah 1 unit. Okay, 1 unit. Bermaksud y ni akan bertambah 2 kali ganda x. Nampak? Okay. So, I would like to use a pencil here. Okay. Okay, jadi jaga-jaga ya. My lovely handwriting will come up very soon. Okay, kalau y sama dengan 2x. Makin cantik tulisan saya. Okay, kalau y sama dengan 2x, awak tahu ini maksudnya adalah y bertambah 2 kali ganda x. Jadi katakanlah ni adalah gaji, x adalah tahun. Jadi kalau tahun tu bertambah 1 unit, alah, siapa pula telefon? Sekejap Hello, tengah kelas. Okay, kejap. Okay, bye. Alright, so in this case, y is 2x means that bila x bertambah 1 unit, y akan bertambah sebanyak 2 unit. Okay, and if you have y is 3x. Okay, what does it mean? Okay, it means that x bertambah 1 unit, y akan bertambah 3 kali ganda. Jadi kalau y sama dengan 50x, apa maksudnya? Syahira. Nur Syahira Abdul Hakim. What does it mean? Terus diam. Okay, y sama 15x. Siapa nak jawab? Bermaksud kalau x tambah 1, y akan bertambah 50 kali ganda. Ya, betul Nana. Okay, so you should get an A for your business math. Okay, jadi sebenarnya linear equation ni sangat mudah kita faham sebab
dia akan diwakilkan oleh satu garis lurus seperti contoh. Okay, awak boleh tengok dekat math is fun. Okay, and this is explore the straight line. Okay, jadi nampak it's just a straight line. Okay, dan dia bergantung, cuba tengok slope dia makin tinggi, dia akan, rate tu akan naik lebih cepat. Okay, whereas if the slope is getting lower and sometimes it can be negative. Okay, so slope ni positif. Kita kena ingat kalau kita lukis graf, mesti kita lukis dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. So this is from left to right means that it's descending. Okay, dia makin menurun. Okay, whereas if the slope is positive, okay, you can see the straight line is going upwards from left to right. Okay? Okay, so apa kena mengena this linear equation with our tak nampak. Okay, with our what do you call that? With our regression analysis. So this is where regression analysis apa ni, dia punya basis dia lah. Okay, so for simple regression analysis, okay, can you see here? Regression equation is an equation that expresses the linear relationship, okay, between two variables. And then how they do it is very complex, okay, but basically, okay, cuba kita tengok hari tu kita dapat scatter plot kan. Kita letak dot sini, okay, sales cost and copiers sold. And next, what we want to do is we want to put the best fitted line. Okay, apa maksud best fitted line? Okay, Nana kena jawab. Kita ada banyak dot ni. Apa maksud best fitted line? Tak tahu. Okey, macam ni lah Nana. Okey, katakanlah awak ada berapa orang adik-beradik ni? Awak ada katakanlah 10 orang adik-beradik. Okay. Okey, dan rumah dia duduk dekat sini dan awak nak bina satu jalan. Jadi macam mana awak nak bina jalan tu? Adakah awak nak bina jalan tu ikut, let's say, katakanlah, okey dah kalau bina jalan macam ni? Ataupun kita bina jalan macam ni? Ataupun kita bina jalan macam tu? Macam ada? Okey, sebenarnya apa yang kita perlu buat adalah apa dia semula tahu kan, macam you know, so yes, line yang tunjuk trend graph, ataupun if it says best fitted line, fitted, maksud dia kena puaskan hati semua orang supaya jalan tu adalah jalan yang terbaik. Dia akan lalu, kalau boleh, okay, katakanlah saya buat best fitted line macam ni, ramai tak orang akan marah? Okay, orang ni mungkin tak puas hati sebab dia kata kenapa jauh sangat dari rumah saya. Okay? So, the best fitted lines means that the line, okay, line yang akan menyebabkan error yang awak dapat daripada setiap point tu adalah yang paling minima. Okay, so the squared error ataupun the distance, okay, the squared distance from all points is at minimum. Okay, jadi sebenarnya awak boleh check balik apakah yang saya maksudkan dengan best fitted line tu. Dia ada ceritakan kat sini. Nampak tak? Ni dia cubalah letak line A, line B, line C. Tapi at the end of the day, you want the vertical distance between the actual dot and the predicted line to be at its minimum. Okay? Ni dia tunjuklah cara nak kira error. Okay? Kalau awak buat line macam ni, line macam tu, apa yang awak akan dapat?
Okay, and the general form of linear regression equation, nampak tak ni? Y. Okay, nampak tak ada apa benda kat atas kepala Y tu? Okay, what does it call? Okay, this is Y hat equal to A plus BX. Sebenarnya equation ni is very similar to what you have learned in linear equation. Y equal to MX plus C. Sama je. Okay? Tapi dalam ni dia guna B tu sebagai M dan A adalah C. Okay? So this is just linear equation. Okay? Linear equation. Okay, jadi macam mana awak dapatkan Y sama dengan MX tambah C, and kenapa ada hat kat sini? Ada hat because this is just a predicted line. Okay? Predicted line seperti yang kita buat dekat atas ni. Sekejap saya tunjuk. Okay, jadi line ni cuma wakil ataupun cuma prediction. Okay, but the actual number ataupun the actual data is around the line. Okay, so that's why diletak kat sini Y hat. Okay, so how do you calculate Y hat? Okay, in order for you to form a linear regression equation, jadi sebenarnya ada, it is very technical, awak kena kira. Okay, masa saya buat master dulu, dalam exam kita kena kira secara manual. Okay, awak bayangkan benda yang awak buat klik-klik dekat Excel tu, tapi kita orang kena kira secara manual. Dan formula pun tidak diberikan. Gembira sangat jawab exam. Gembira sampai bila habis je exam terus bersorak dan pingsan. Okay, jadi caranya adalah, okay, you know Y hat is MX plus C. Jadi dalam ini dia buat BX plus A lah kan. Di mana B is the slope. Okay, dan slope dia, cara cari slope adalah, nampak tak ni? Sebab tu kita belajar correlation. Because in order for you to find the slope of your regression line, okay, you need to find what is rho ataupun what is the correlation, and then awak darabkan dengan standard deviation bagi Y bahagi dengan standard deviation bagi untuk X. And then in order for you to find what is the Y-intercept, so this is the equation. Okay, but you only need to know about this because truth is simple linear regression ni very simple, memang senang je nak cari, but biasanya simple linear regression ni orang tak tanya pun. Orang akan sibuk dengan multiple linear regression. Okay, so in this case, if you look at the how they solve for the copier solve, okay, the copier sales yang kita belajar semalam. Okay, semalam ke? Semalam. Okay, so dia dapat equationnya sebagai, nampak tak ni? The regression equation is Y hat is 19.96 plus 0.2608. Okay, apa maksudnya? Maksudnya Y hat ni adalah predicted sale kan? Jadi kalau awak nak tahu berapa banyak yang awak jual, awak boleh letak berapa banyak calls yang awak buat. Okey, contohnya katakanlah awak buat 100 call, jadi letak je lah darab 100 tadi. Okey, sekejap saya tunjuk. Okey, what is sale? Katakanlah Nana ni baru masuk kerja kat sini kan. Jadi Nana tanya, dah kalau saya buat 100 call, berapa jualan saya? Jadi awak masuklah dalam equation ni, tambah 0.2608 darab dengan 100. Okay, jadi tekan-tekan calculator, jadi Nana can expect to sell 46 copiers, okay, by making 100 calls. Boleh faham? Boleh. Boleh kan? Jadi, okay, ada apa persoalan tak? Jadi katakanlah siapa nama? Syaira bagi tahu saya nak buat 1000 call bulan ni. Jadi you can predict what is
the sale, okay, what is her sale for that month by plugging in X equal to 1,000. So basically, a regression analysis or regression equation, you use them, okay, you use the predicted model to make prediction for the future. Okay? So itu caranya. Jadi saya rasa dah ada kan orang buat soalan semalam kan. Okay, this is how, this is, okay, ini adalah yang page 456 ni adalah apa yang awak boleh buat kalau awak nak kira secara manual. Okay, so this is what I have done during my master level. Tak tahulah macam mana rajin sangat kan manusia yang nak cari satu-satu ni. But this is the pain that you have to go through in order for you to calculate a regression equation. Okay? Tapi bila awak run guna Excel tu sebenarnya calculation ni dia buat secara automatic dan dia sebab kita ada apa ni, kita ada dua ni kan. Okay, jadi dia dah cari apa dia SY, apa dia SX, apa dia R, apa dia, jadi dia bolehlah calculate apa dia B. Betul tak? Okay. Jadi sebenarnya Excel awak tu tidaklah pandai. Awak lagi pandai daripada Excel. Cuma Excel tu lebih cepat. Itu je. Okay. So that's the difference. Kita boleh buat benda ni. Okay. Tapi mungkin ambil masa seminggu. Sebab malas kan. Agak lah nak tulis ni. Ataupun suruh Ash buat terus 2 minit kemudian dia berjaya menghasilkan apakah predicted Y. Okay, that is on simple linear regression, very easy to understand. And apa ni, awak boleh cuba untuk soalan-soalan yang 15-17 dah buat kan semalam kan. Okay, awak boleh cuba untuk nombor 16 ni lepas ni lah. Okay, okay macam ni. Okay, nombor 15, ada masalah tak kat sini? Ada tak? Jap. Okay, this is as simple as you put number of rooms, okay, number of rooms dalam Excel awak, and then this is kilowatt hours, okay. Jadi awak pun letaklah 12, 9, 14, Allah, okay, 14, okay, up to 7, okay, betul tak? Salah. Up to 7, yeah, it is right. Okay, jadi semua value ni letak kat sini. And then you put another value of 9, 7, 10, blah, 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 up to 7 here. Okay, 7. And then what you need to do is put it in Excel and then highlight the 2 columns. And then you just run regression. Okay. So you can determine the regression equation using your Excel. So what is the regression equation here? Y hat equal to? Boleh bagi tahu seseorang? Sekejap, Madam. Oh, okay. Nak balik soalannya. Okay. Jadi belum buat lagi lah ya? Dah Okay. buat. Kena dah buat. buka balik. Cuma awak kena tengok siapa Y, siapa X. Siapa Y? Kat sini siapa Y? Kilowatt. Kilowatt tu apa? Y ke X? Y. Okay, yang ni Y. Okay, yang ni X. Okay, how do you determine Y and X? Okay, your guess, how do you determine? Ash nak jawab. Okay, how do you determine Y? Siapa di depan kot? Okay. Okay, siapa duduk depan? Jadi Y equal to BX plus A. Kan? Okay. Jadi siapa Y, siapa X? How do you determine that? Okay, siapa nak jawab yang ni? Your guess, Wari?
Who is X, who is Y, and how do you determine? Susah sangat. Okay. X should be independent variable. Alright. Okay, very good. Okay, Zulaikha, very good. Okay, X ni adalah independent di mana dia tak bergantung pada siapa-siapa. More importantly, Y is dependent on X. Okay, apa maksud Y depend on X? Okay, contohnya macam ni. Sekejap Okay, contohnya macam ni. Okay, siapa depend on siapa? Penggunaan elektrik bergantung kepada number of rooms ke ataupun number of rooms bergantung kepada penggunaan elektrik? Okey, contohnya siapa bergantung pada siapa? Okey, secara logiknya makin banyak bilik yang awak ada dekat rumah, rasanya makin tinggi ke makin rendah yang ni? Makin tinggi lah kilowatt Ya. yang digunakan. Yeah, okay, that's great. Okay, so it means that this is Y. Okay, yang ni adalah Y dan yang ni adalah X. Okay? Okay, yang tu antara perkara yang penting lah untuk awak tahu bila awak nak buat regression equation. Because sometimes you terlupa yang mana Y, yang mana X. Okay, cuba tengok yang ni pula. Kalau yang ni, yang nombor 17 ni. Sales dengan earnings. Okay, which one is Y, which one is X? Sales X, earnings Y. Okay, I would say the same thing. Okay? Jadi macam ni saya rasa yang ni kita boleh bincang dekat WhatsApp. Tapi saya tengok macam masanya dah 5.41. So kita sambung esok lah ya. Okay, kita sambung esok. Okay, let's try. Okay, kalau awak ada masa malam ni, awak try lah satu soalan supaya bila kita discuss esok, you have some good ideas on what's happening in regression equation. Okay. Okay, so with that, I thank you very much for your attention. Okay, jadi harapnya boleh faham dengan mudah lah untuk correlation and regression. Okay, my intention is next week kita buat test hari Ahad. Okay, dan hari Isnin dengan Selasa tu kita sambung on multiple regression. Lepas tu saya akan bagi awak projek untuk disiapkan bagi hingga minggu terakhir. Boleh ya? Boleh? Alright. Jadi apa ni, saya pun macam I think that of course with online learning memang it's a bit tough, tapi rasanya awak boleh follow. Yes, you can. Cuma ada beberapa perkara yang mungkin saya nak awak faham lebih tu, mungkin saya tak mampu nak buat lah. However, if you can follow apa yang saya dah beri tu, insyaAllah you already got the basics. Okay? Okay. Alright, thank you everyone. Okay, we'll end the meeting. Thank you very much. Soalan tu berbentuk MCQ ke atau? Oh tak, saya memang tak buat MCQ, sebiji macam style dalam buku. Okay, cuma of course lah soalan dia akan berbeza lah. Okay, maksudnya soalan tu kena jawapan kita scan ke ataupun type ke? Oh, okay. Biasanya what I like you to do adalah contohnya kalau soalan estimation, okay, good, you tanya. Okay, sekejap. Okay, kau kata this is, okay, estimation kan? Okay, so this is, let's say this is what I asked. Okay? Jadi, this is it, and then dia pun suruh cakap how many boxes, Tak nampak. Oh, tak nampak ni kalau aku tak share. Okay, jap. Dah kesian budak ni. Okay, sekejap Okay, so let's say this is what I asked in the question. Okay, jadi bila macam ni, awak how many boxes must the processor sample? Okay, ni tak tanyalah soalan macam ni. Saya mungkin akan tanya pasal, okay, kita tengok dekat sini lah. Okay, let's say, okay, this is the question 37. Okay,
use the construct a 99% confidence interval. Jadi macam mana awak nak buat, awak just ambil sekeping kertas dan tulislah apa jawapan awak. Okay, show all the steps. Okay, sebenarnya kalau awak tak show pun tak apa, but it is important kalau awak tersilap kira. Okay? Kalau tersilap kira, saya masih boleh beri markah kalau ada jalan kerja. Okay? Because kadang-kadang jawapan final tu tidaklah penting sangat, tapi you know how to derive to the answer. Okay, and B, does 99% confidence interval include values suggested? Interpret this result. So, soalan-soalan macam ni memang biasalah untuk estimation. Alright, so awak jawab di kertas dan snap gambar hantar dekat Kelip. Boleh? Okay, boleh. Alright, and it's going to be a 1 hour test. Jadi janganlah study sampai 400 jam. Okay? Jadi soalan estimation tu saya bagi 2 soalan dan soalan one sample hypothesis testing pun saya bagi 2 soalan. Very simple. As long as you understand, insyaAllah boleh buat. Okay. Okay dah? Okay, thank you everyone. Okay, thank you, Doktor. Assalamualaikum. Bye-bye. Alright.